Sebelum saya sentuh pada nasab tadi, sebab itu dalam Islam ini dalam maqasid syar'iyyah, tujuan-tujuan syariat ini, makna dia akan jaga 5 perkara besar dalam soal syariat. Salah satunya adalah nasab. Nasab ini termasuk dalam maqasid syar'iyyah yang perlu dijaga. Kenapa perlu dijaga? Soal nasab ini penting. Dia akan berkait dengan soal harta, berkait dengan soal perkahwinan, pembentukan keluarga. Itu besar. Sebab itu dalam soal ini tuan-tuan, Islam cukup teliti pada itu dalam bab-bab tadi, supaya tidak jadi orang kata nasab nasi kerabu. Malam itu tak tahu apa nasab, kaca lembu. Sebab itu soal tadi kita kena jaga. Baik tuan-tuan. Lagi kembali pada wali, tu wali adik kepada bapa saudara, seibu sebapa, makna begitu, kepada bapa saudara dia. Kalau tidak ada bapa saudara bapa seibu sebapa, dia akan pergi kepada bapa saudara bapa sebapa. Pak saudara diri dia. Dia akan pergi gitu. Dia akan pergi sampailah ke nasab tadi. Di antara anak sepupu boleh jadi lagi, kemudian bapa sepupu, pak sepupu dengan anak sepupu boleh lagi jadi nasab. Kemudian kalau lepas 2-3 buku tu habis, tu dia akan pergi kepada wali hakim pada situ, sebab dia dah jauh tadi. Jadi nak cerita tentang dapat wali ini, dia kena ikut tertib wali. Sebab itu dalam juru nikah, dia tu sebagai juru nikah, dia kena hatam sungguh-sungguh. Di situ saya pun di wilayah persekutuan tuan-tuan, saya jaga unit juru nikah. Juru nikah ni di bawah saya ada begitu. Untuk urusan pelantikan dan penamatan, saya buat paper. Saya tak mana untuk buat paper dan bincang dengan KPP, Ketua Pengarah bahagian NCR untuk nikah cerai dan rujuk. Kemudian kita ada Ketua Pengarah kanan. Bincang di situ, barulah bawa naik ke Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kemudian akan terus untuk perkenalan tuanku. Untuk penamatan dan pelantikan ini antara saya lah. Sebab itu dalam bab ini memang saya banyak tahu sikit lah berkaitan dengan hal urusan. Baik. Jadi tuan-tuan, itu wali nasab, wali nasab mana di situ. Kemudian tuan-tuan, wali hakim. Kalau tidak ada wali nasab habis semua tu, barulah dia pergi kepada wali hakim. So, bila sebut wali hakim ni, siapa wali hakim? Siapa wali hakim? Wali hakim ni tuan-tuan adalah wali yang dilantik oleh pemerintah. Wali itu dilantik oleh pemerintah. Kalau kita di wilayah persekutuan, dilantik oleh agung. Kalau di negeri, dia dilantik oleh sultan. Dilantik oleh sultan, ataupun disebut sebagai wali raja. Wali raja, wali sultan, ataupun wali hakim. Jadi kita di wilayah persekutuan ni khususnya dilantik oleh agung. Kalau tuan-tuan, kalau di wilayah persekutuan ni, yang wali hakim ni yang ada di pejabat, di Jawi, di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, di bahagian perkahwinan. Berapa orang itu? Dia tak ramai. Adalah beberapa orang lah malam itu di situ. Dan antara salah seorang saya. Untuk kes wali hakim. Jadi yang boleh akad nikah ni, bagi wali hakim ni adalah orang yang dilantik ni. Sekiranya berlaku juga akad nikah menggunakan wali hakim dan orang tadi dia tidak dilantik oleh pemerintah. Dia tidak dilantik oleh pemerintah. Dia buat juga akad nikah melalui menggunakan wali hakim, nikah tadi tak sah. Tak sah. Ini banyak ni. Banyak berlaku dalam wilayah persekutuan. Ada juga. Gitu. Cuma nak sebut tuan-tuan, yang ikut, yang berlaku itu tu pasal apa? Pasal nikah nak fast, nak cepat. Tak nak dah ikut peraturan-peraturan. Biasanya tuan-tuan, setakat saya terlibat dengan kes tuan-tuan, nak ceritanya, kalau orang tu kahwin tidak ikut peraturan pejabat agama tadi, kebanyakan bermasalah.
kebanyakan, kita tak kata semua, bermasalah dari sudut mana, kadang-kadang melibatkan kita juga. Bila ditanya nikah macam mana, saya nikah oleh hakim. Ada satu kita kan berlaku juga di tempat kita ni, kan di Kuala Lumpur ni, dia nikah oleh hakim. Saya tanya siapa oleh hakim ni, siapa? Dia katalah ada ustaz tu yang maknanya yang nikahkan saya, dia kata. Bila cek balik tuan-tuan, oh, rupanya, iyalah, saya nak sebut ustaz pemadi dulu, mana? Dia guna, dia makan duit dengan cara begitu. Makan duit dengan tipu kan? Hak tu tuan-tuan dia bayar berapa? 11,000. 11,000 dia bayar. Sebab itu tuan-tuan, kalau juru nikah di akad ni, kalau nak kahwin tuan-tuan, tiba-tiba dia minta bayaran yang mahal, 3,000, 4,000, 5,000, sampai mana? Kena ingat, tak betul. Juru nikah kita tuan-tuan di wilayah persekutuan ni, bayaran dia hanya RM80. Tuan-tuan nak bagi lebih tak ada masalah. Tuan-tuan kata aku boleh lebih, aku nak bayar 5,000. Ayah, tak ada masalah. Nak sedekah 5,000. Gitu. Tapi kalau tuan-tuan, kalau dia minta, tuan-tuan, katalah dia minta, kalau ada lah imam juru nikah di wilayah persekutuan ni tuan-tuan, dia minta juga. Dia kata, ustaz boleh nak nikah, kena bayar saya 3,000 ataupun 300 tuan-tuan. Kalau bagi tak. Dia hanya 80 tuan-tuan. Kalau nak bagi lebih, alhamdulillah itu rezeki dia. Tapi kalau yang minta kebanyakan tuan, bakal ribu-ribu ni tuan-tuan, memang banyak masalah. Banyak masalah. Itu 11,000 tuan-tuan. Lepas tu dia kata, lepas akad nikah awak pergi ke Jambi, ambil CD, Allah sedap. Marilah kawan ni bawa anak tuan-tuan, bawa anak. Baby tu saya ingat puasa dalam baby tu adalah dalam 5 bulan ke 6 bulan baby.